And saya terdetik untuk pusing belakang tengok apa yang berlaku dekat belakang saya. Rupa-rupanya pakcik tu dia sedang cover line, cucu dia sedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Biasanya saya cerita pengalaman saya di Malaysia dan juga pengalaman saya bekerja dan juga belajar dekat Jepun. Tapi kali ni saya nak buat sedikit kelainan, yang mana dalam video kali ni saya nak kongsikan pengalaman saya melancong ke China. So saya tak pergi dekat Hong Kong, saya tak pergi dekat Beijing, saya tak pergi ke tempat yang Guangzhou, apa yang kita kata maju-maju tu, tak ada. Saya pergi ke Lijiang dan juga Kunming. So Lijiang dan juga Kunming tu geographically dia berada dekat bahagian bawah China, and dia boleh dikatakan hulu China lah. Dan dikatakan juga Lijiang dan juga Kunming ni adalah satu negeri yang pertama sekali mendapat Islam dari sahabat Nabi. Dikatakan ada seorang sahabat Nabi pernah sampai berdakwah dekat sana lah. Jadi first kali pergi dengan fly Air Asia sampai dekat sana pada waktu Lijiang ni dia berhampiran dengan Tibet. Dia berhampiran dengan Tibet, and melalui dia juga kita boleh sampai Gunung Everest. So dia adalah kawasan yang rendah lah kot. Saya tak silap, dia adalah sebuah kawasan yang tinggi. So sampai dekat sana tu memang best dah, sebab flight dia turun tu kita boleh nampak dia dikelilingi, dia punya lapangan terbang tu dikelilingi dengan bukit-bukit. Jadi macam kita first time dalam hidup saya flight tu turun, di kiri kanan ada bukit. So memang shock. Saya expect something yang wow lah dari trip tu, and saya pergi bersama dengan kawan-kawan kedai komputer yang lain. First kali sampai dekat sana saya rasa sesak nafas. Tapi masa tu saya tak aware lagi kenapa saya rasa sesak nafas. But then saya baru tahu yang kami berada di aras ketinggian yang tak normal lah. Dia lebih kurang macam Gunung Kinabalu macam tu. So masa tu dah rasa macam tak best lah. Lepas tu wife saya tiba-tiba macam dia nak mati. Dia baru tahu pagi tu kita orang makan buffet. Buffet pun tak banyak benda yang kita boleh makan bila pergi kat negara bukan Islam ni kan. So apa yang boleh makan macam roti, telur, and wife saya dia suka sayur, so dia makan asparagus. And ketika tu baru kami tahu yang dia allergic kepada asparagus. Dia jadi sesak nafas dan sebagainya. So sampailah dekat Lijiang tu. Lijiang ni dia mungkin China kan, dia kaya, dia adalah sebuah negara yang sangat kaya. Walaupun Lijiang tu berada di hulu, tapi dia punya pembangunan tu boleh kata lebih kurang Kota Baru lah. Kenapa dia bunyi macam pelik sikit kan. Kota Baru tak adalah maju sangat, tapi sebab Lijiang ni betul-betul anda boleh check Google Map. Lijiang ni memang betul-betul hulu China, tapi dia punya pembangunan tu okey. So dekat Lijiang tu kami bergerak menggunakan bas, and memang boleh nampak lagi orang dekat sana dia pakai baju tradisional. Baju tradisional yang biasa kita nampak dekat drama-drama China, drama-drama Hong Kong tu. Dia jalan-jalan pergi pasar, dia pakai baju tu lah. So kita orang tengok lah, saya memang suka enjoy culture orang. So kita pun tahu yang ni tempat ni mungkin dia membangun, tapi dia punya culture masih lagi dikekalkan. So malam tu kita orang pergi ke satu restoran yang memang mereka kekalkan culture mereka. Ada nyanyian macam drama Korea yang cerita lama-lama tu, yang malam-malam ada pesta, ada unggun api dan sebagainya. Lepas tu ada joget-joget keliling unggun api tu. Yes, benda tu lah yang saya pergi dan rasa tak pastilah mereka buat balik benda tu untuk pelancongan ke atau benda tu kekal. Tapi saya boleh nampak hampir ke semua restoran lama memang ada macam tu dekat sana lah. And makanan macam saya bagi tahu tadi lah, yang boleh makan hanyalah nasi dan juga roti. Lepas tu disebabkan dia adalah kawasan bukit, maka ikan tak ada. Ikan adalah makanan mewah lah dekat sana. So itu hari pertama saya dekat sana. So hari kedua kita orang nak pergi ke satu kawasan yang kampung sikit untuk layan dia punya nature kan. So kita orang pun naik bas. Perjalanan tu ambil masa sekitar 3-4 jam, sangat lama. Biasanya kalau anda pergi ke trip yang package macam ni,
saya tak kata semualah, ada sesetengah punya company ni, tourism punya company ataupun travel agency ni, mereka sengaja pilih tempat-tempat yang jauh. Macam okey, sekarang kita nak bawa anda pergi ke Kota Baru. Okey, tak apa, kita pergi ke Kota Baru. Dari Kota Baru, okey, sekarang the next trip kita akan pergi ke Kuala Terengganu. 3 jam perjalanan. Kenapa mereka buat benda tu adalah kerana mereka nak relax lah. Yalah, dalam perjalanan tu kita tak boleh buat apa kan. So mereka just ceritalah apa-apa yang ada, apa yang menarik dan sebagainya. So ni trick yang dibuat oleh travel agency. So sama juga dekat sana, kita orang sebenarnya ada banyak je tempat menarik dalam Lijang tu, tapi dia sengaja bawa ke hulu, ke luar bandar. So dekat situ 3 jam perjalanan, and dia berhenti dekat RNR. Saya ni ada satu perangai, saya ada satu habit yang mana kalau nak naik bas saya akan jadi nak kencing. Saya pun tak pasti kenapa. So bila je dia berhenti dekat tempat, nak kata RNR pun bukan RNR lah, dia just sekadar tandas, dan adalah orang jual barang sikit-sikit kat situ. So masuklah dekat tandas tu, and ketika tu barulah saya nampak betapa teruknya China. Maksud saya dari segi pembangunan lah. Masuk tandas tu, yang pertama tandas tu tak ada air. Itu normal sebab saya belajar dekat Jepun, and memang kebanyakan tandas dekat Jepun tak ada air. So okey lah. Then saya pun tengok, okey tak apa, tisu lah. Tengok tisu pun tak ada. Oh, alright. Then saya masa tu macam tu dah, macam kena pergi ambil air botol lah kan, ambil air botol. Then saya pun baru perasan, tandas dia tak ada pintu ah. Macam mana nak kencing ni kan? Saya pun intai, tandas dia tak ada. Kan kita buang air tu, kan ada air dekat bawah tu supaya najis kita mengalir kan. Tak ada. Dia just sekadar longkang macam tu. Dia macam satu longkang, then ada partition. Ada dinding lah. Tapi something like that. So maksudnya kalau kita berak, kita buang air kan, kalau tak ada orang simbah dari bahagian atas tu, yang paling tinggi dia simbah turun, maka kita punya najis tu akan kekal dekat sana lah. Saya macam level ni rupanya. Teruk gila lah tandas dia. Anda bayangkan, seriously, anda bayangkan macam longkang dekat luar rumah kita tu, dan anda letak dinding dekat depan, dan anda letak partition. Anda letak macam cardboard. Anda berak lah dekat situ, anda kencing lah dekat situ. Pintu tak ada, air tak ada, tisu tak ada, even air di dalam tempat kita buang tu pun tak ada. Kalau kita kencing, maka dia akan bau busuk lah dekat situ. Kalau kita berak pun akan bau busuk lah dekat sana. And wife saya, dia sanggup tahan buang air dari keluar hotel sampai balik sana. Biasanya kita orang akan keluar pada pukul 9 pagi dan balik pada pukul 8 ataupun 9 malam macam tu lah. So dia sanggup tahan, saya tak boleh lah. Saya nak tak nak ambil botol, pum kan, settle semua. So itu pengalaman yang pertama. Yang kedua, kita orang sampai dekat puncak bukit dia. Dekat situ ada temple dibuat oleh Asoka Bagai tu, yang ada emas-emas semua. So sampai dekat sana saya dah sesak nafas lah. Then dia pun bagi dekat saya, dia bagi satu tin. Okay, ni tin oksigen. Dia macam spray rambut kan. So ni tin oksigen, kalau anda rasa sakit, sesak nafas, anda boleh pump. And satu tin oksigen tu sekitar RM30 Malaysia. Cuma yang pertama tu mereka bagi free lah. Setiap hari mereka bagi satu tin yang percuma. So saya pun ambil tin tu. Bila saya tak sempat nafas, saya pun ambil tin, saya pun sedut udara. Dan ketika itulah saya baru sedar yang betapa kita mengabaikan satu nikmat Tuhan yang diberi nama oksigen. Sebab sebelum ni kita hidup dekat Malaysia, kita rasa macam best gila, tak perlu fikir tentang oksigen bagai kan. Tapi bila kita duduk dekat tempat yang tinggi macam tu, memang kita perlukan oksigen walaupun untuk berjalan. So kita orang dah macam nak mati dah, kekurangan oksigen. Dan bila sampai dekat puncak tu, kita orang nampak orang dekat sana, orang dekat Lijang tu, dia sedang main basketball. Kita orang tengok lah, kita orang dekat sini nak mati, dia orang boleh main basketball kot. Tapi tu nak cakap manusia ni dia Tuhan cipta creature dia, makhluk-makhluk dia tu bersesuaian dengan tempat tu. And doesn't mean bila kita nampak dia macam dia boleh main tempat tinggi, mesti dia punya nafas okey dan sebagainya. Kalau dia pergi bertanding di peringkat Olimpik di negara lain ke sebagai contoh, dia akan menang. Tak semestinya. Mungkin dia selesa bernafas di tempat tinggi, bila dia duduk di tempat yang rendah, dia akan rasa sakit bila bernafas dan sebagainya. Tu keajaiban ciptaan Tuhan. So sampai dekat atas sana,
Sampai dekat atas sana, temple tu dia memang bagi saya menarik lah. Temple tu tinggi gila, tapi saya memang tak naik lah. Saya dah dekat Jepun kalau anda duduk dekat Jepun ni banyak gila temple dia. Banyak gila temple dia. Dan temple ni dia lebih kurang sama saja. And saya tengok dari luar je, ada emas semua, tapi cantik. Anda boleh search sendirilah, Lijiang Temple ke macam tu, saya pun tak pasti nama dia apa. Tapi dekat situ dia macam satu perkampungan. And kampung dia tu hidup dengan harmoni dengan babi-babi yang berwarna hitam. So babi ni saya pun baru tahu juga, babi yang kita nampak warna pink tu itu adalah babi yang diternak kan. Lepas tu kita ada babi hutan, which is babi hutan wild boar tu dia ada taring dan sebagainya. Dan dia ada satu lagi, Black Pig. Black Pig ni bukan Blackpink. Black Pig ni dia babi yang diternak juga, tapi dia jenis yang kalau kita lembu dengan kerbau lah. Lembu tu dia punya daging lembut sikit kan. So kerbau daging dia kenyal sikit. The same thing. So kalau babi yang berwarna pink tu daging dia lembut sikit. Dikatakan lembut lah. Nanti saya cerita pengalaman saya termakan babi. Tapi bukan dalam video kali ni lah. Sebab dekat China saya memang jaga gila-gila makanan saya. Alhamdulillah memang semua yang halal sahaja. Dan dekat Jepun memang famous. Dekat Kumamoto tu ada satu area yang famous dengan kuro buta. Kuro buta maksudnya kuro ialah hitam, buta adalah babi, yang mana daging dia kenyal. Masa tu saya tak berapa faham tentang babi ni, sebab saya just kenal babi ada dua jenis dia, babi hutan dengan babi warna pink tu kan. Kenapa cakap pasal babi pun saya tak pastilah. Then babi tu dia tak kacau orang. Dia hidup macam kita nampak kucing hidup lah. Kucing hidup bebas macam tu kan. So babi masa tu dekat Lijiang tu dia duduk macam tu, happy kan, sembang-sembang santai. So itu pengalaman dekat Lijiang. Dari Lijiang kami ke Kunming menaiki kapal terbang. So dia punya sistem pun dah kita kata dah teruk dah. Janji pukul 10 fly, pukul 11 tak fly lagi. Tak ada minta maaf, tak ada apa. Just dia santai macam tu je. Dia kata delay. So tunggu je lah, delay dalam 1 jam. So naik sampai dekat sana. Bila sampai dekat Kunming sana, Kunming ni dia lebih maju compare dengan Lijiang tadi. Lijiang tadi dia punya hotel pun memang just sekadar resort macam tu. Tapi Kunming ni hotel dia memang 5 star punya hotel lah. So dekat Kunming ni sampai saja dekat flight tu kami pun tunggu sebelum bergerak kan. Saya macam pelik, kenapa tak bergerak? Satu bas kami ada 40 orang. So kenapa tak bergerak-gerak lagi? Saya macam confused. Dan tiba-tiba pemandu pelancong bagi tahu yang semua beg kami tertinggal dekat Lijiang. Flight dah lah lewat kan. Lepas tu beg-beg semua tertinggal dekat Lijiang. Aduh, memang teruk gila. Tu belum cerita lagi dalam flight bau dia busuk gila. Bau dia saya tak boleh nak cakap bau apa, tapi mula-mula saya ingat mungkin saya orang Melayu yang bau busuk. Mungkin disebabkan ada makanan babi ke apa semua. That's why bagi saya Melayu busuk kan. Tapi bila saya tanya kawan Chinese saya, dia pun bagi tahu memang dalam flight tadi bau busuk. Tak tahu bau busuk apa, tapi busuk gila lah. So sampai je dekat Kunming tadi. Kunming memang satu beg semua dah tertinggal, tapi tak apa, pemandu pelancong bagi tahu yang mereka akan hantar direct ke bas dan sebagainya. So saya nak share satu tempat lah. Saya pergi tu tempat pelancong dekat Kunming. Dua benda dekat Kunming. So yang pertama, kami pergi ke satu macam kita panggil national punya forest lah, macam apa, hutan negara dekat Kunming sana. So sebelum masuk tu dia bagi tahulah dekat sini dikatakan ada seorang puteri yang disumpah menjadi batu disebabkan cinta dia, bla 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 bla. And kami jalan sekitar 5 jam dalam tu memang besar gila. And nak kata cantik tu, dia just standard macam kau jalan dekat Gua Musang lah. Dia dekat kampung macam tu. So pokok kiri kanan, cantik pun cantik lah sebab dia gua batu kapur kan. That's why saya sangat marah dengan kerajaan negeri Kelantan bila mana mereka tak pandai nak memarketkan Gua Musang. Gua Musang bagi saya sangat berpotensi untuk dijadikan tempat pelancongan. Especially mungkin orang Malaysia tak appreciate benda tu, tapi orang luar yang tak pernah nampak gua batu kapur, tak pernah nampak hutan dan sebagainya, mereka akan appreciate. Yang ni saya cerita pada video yang seterusnya. So sampai kami dah jalan 4 jam macam tu, nak cari ni mana puteri tu kan. Dan last kali bila nak keluar daripada taman negara tu, so dia pun bagi tahu sebenarnya rekaan semata-mata, tak pernah ada puteri. Saya macam
Kau ni. Tapi dia create lah. Itu menarik bagaimana China dia memarketkan mereka punya tempat tu. Mereka create satu story supaya orang enjoy di dalam tu, walaupun hakikatnya saya tak enjoy pun. But dari situ kita ada matlamat lah di dalam tu. So kita cari-cari walaupun benda tu ditipu kan. So tak apalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak cerita masa dekat Kunming tu, saya pergi dekat satu mall. Mall sana Kunming ni dia macam saya bagi tahu, China ni mungkin dia kaya gila sampaikan dia punya hulu-hulu pun dia bangunkan lagi maju dari Kota Baru. So Kunming ni dia memang maju gila, bangunan besar-besar, mall dia pun bertingkat-tingkat apa 8 9 tingkat mall 8 9 tingkat dah boleh lawan Times Square lah. So kami pergi dekat mall tu. Makan saya rasa next video tak apa. Okay, so kami pergi dekat mall tu, saya dengan wife saya jalan-jalan dalam mall nak cari apa barang nak beli. Wife saya dia tak berapa shopping. Wife saya very good lah, dia tak shopping sangat. Harap dia dengar video ni. So dia tak shopping sangat. Tapi sebelum keluar dari mall tu ada satu kedai roti. Jadi dia pun singgah dekat kedai roti tu. Saya tunggu dekat luar lah. Saya tunggu dekat luar mall. And ketika tu saya bunyi macam perbualan. Satu perbualan saya tak faham pun bahasa Cina. Saya dengar perbualan macam seorang pakcik dengan cucu dia lah. And saya terdetik untuk pusing belakang tengok apa yang berlaku dekat belakang saya. Rupa-rupanya pakcik tu dia sedang cover line, cucu dia sedang berak dekat depan mall. Sedangkan dalam mall ada tandas yang selesa. Kali ni adalah air mengalir, ada pintu sebab mall kan. Memang selesa. Tapi dia nak juga berak dekat depan tu. So saya tanya pemandu pelancong kan, kenapa benda ni boleh berlaku? Katanya ni adalah culture shock. Sebab asalnya Kunming ni memang kampung yang kita kata kampung gila-gila punya. Tiba-tiba dalam 2-3 tahun ni kerajaan bangunkan dengan kau-kau punya. So orang dia macam tak boleh nak adapt lagi dengan pembangunan ni. That's why bila mana timbalan Menteri Besar Kelantan Nik Amar, Ustaz Nik Amar bagi tahu yang orang Kelantan belum dapat terima teknologi baru, pembangunan yang pesat kan. Itu kita kena terima. Kita kena terima pendapat Ustaz Nik Amar tu. Tapi itu yang berlaku lah. So itu yang berlaku dekat sana. Culture shock. Dan last kali saya nak kongsikan dengan anda pengalaman saya makan lah. Macam saya bagi tahu di awal video tadi, yang mana Kunming dan juga Lijiang ni antara negeri terawal yang terima Islam. Maka nak cari makanan halal dekat sana sebenarnya tak susah. Tak susah, kita boleh cari makanan halal. Dan ada satu tempat tu saya pergi, dia memang serve ayam yang halal. Cuma masakan cara mereka masak lah. Cara mereka masak tu bayangkan, memang halal, ayam tu halal, tapi saya tak boleh makan. Makan 2 suap terus nak muntah. Kalau saya fikir sekarang pun saya rasa saya akan muntah juga. Dia masak ayam dengan tak masak. Dia steam lah. Sorry, saya tak boleh cerita nak muntah. Saya rasa dia steam lah. Dia steam tapi tak masak. Lepas tu dia dia tambah dengan soya semua. Saya rasa saya tak boleh makan. Last saya makan telur sajalah. So itu satu pengalaman yang walaupun saya tak akan ulang. Saya dah tak akan pergi ke Lijiang ataupun Kunming tu. Memang tak akan pergi dah. Tapi that is quite a good experience. Memorable. Memang memorable. Memang best. Kalau anda belum pergi lagi, anda bolehlah explore. Yang tu barulah orang kata betul-betul travel. Jangan cakap bila travel ni nak pergi bandar je kan. Jangan. Cuba pergi dekat kawasan-kawasan macam tu. Baru anda tahu betapa tingginya langit. Betapa tinggi rendahnya langit kan. Langit bumi kan. So itu saja untuk video kali ni. Agak panjang tapi saya just nak test anda okey ke tak dengan video panjang-panjang macam ni. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk like dan juga komen apa-apa sahaja. Maybe anda ada benda nak bagi tahu saya, ataupun ada benda anda nak request. Habis cerah boleh tak share pengalaman bla bla bla, ataupun habis cerah dulu pernah ni tak, pernah couple dengan orang Jepun ke tak. So mungkin anda boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.